Okey, bagaimana kita nak berdakwah kepada pada non-Muslim? Okey, dakwah kepada sesama Islam mungkin sudah biasa bagi kalangan kita, tapi bagaimana caranya langkah awal kita nak memperkenalkan Islam kepada non-Muslim, khususnya macam kawan-kawan kita yang ada yang non-Muslim. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada penanya kita yang terakhir. Jadi saya rasa saya bahagikan soalan ni untuk soalan yang pertama saya tujukan kepada imam muda kita, dan soalan yang kedua ditujukan kepada Brother Shah, insya-Allah bersedia untuk menjawab. Jadi saya terus serahkan mikrofon. Baik, terima kasih kepada apa tadi yang save time. Apa sebab apa dia bang? Aduh, lebih kurang Malik Nur tu. Nama apa? Hamba Allah tu, Syekh. Baik, soalan dia bagus soalan tu. Tambah pula kita dalam dunia akademik, duduk dalam universiti. Kadang-kadang cara kita menerima fakta itu, sebab itulah kita kena faham, disiplin ilmu sirah tidak sama dengan disiplin ilmu hadis. Kalau kita baca hadis, kita nak tengok sirah Nabi melalui hadis, cerita jadi tak syok. Cerita jadi tak berapa nak best. Tapi kadang-kadang kita baca sirah mengikut buku sirah. Sebagai contoh Tarikh Tabari, dia sendiri sebut, aku datangkan sanad, aku datangkan riwayat. Maka kamu periksa. Sebab dia nak bagi cerita tu ada bersambung-sambung. Kalau dalam hadis, cerita tu kadang tak bersambung. Tetapi disiplin ilmu hadis dengan disiplin ilmu sirah berbeza. Ilmu sirah dia ada cara nak tengok balik sanad dia, ataupun dia riwayat, dia kata okey kau balik pergi check. Tapi disiplin ilmu hadis ada jarah wa ta'dil. Dia cek siapa orang tu adil ataupun tidak. Kalau saya confirm tak dapat ambil pada saya. Tak boleh riwayat hadis dah kita ni. Tengok dia tu siapa dia, sanad dia macam mana, naqdul mutun, cek mutun dia. Maka orang kalau nak ambil sirah, baca sirah, dia cek dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sirah kata macam ni? Kenapa dia kata macam ni pula dalam hadis? Kadang-kadang ada beza dia. Jadi bagi kita yang biasa-biasa, saya cadangkan dalam waktu yang ringkas ni lah. Kalaulah nak kenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kitab yang masyhur yang boleh kita ambil pakai, antaranya kitab Syama'il Muhammadiyah Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Dah ada banyak terjemahan, Telaga Biru, PTS dan sebagainya. Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Kitab ni ada seorang hamba Allah jumpa saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak bagi satu kitab hadis untuk saya baca kenai Nabi Muhammad? Kita bagi kat dia. Dalam ni ada 400 hadis. Terus tepuk dia. 400 hadis. Banyak Ustaz. Tapi jadi cerita bila dia baca hadis ni, baca, cukup 2-3 minggu kuliah berikutnya dia mai. Ustaz, ada lagi tak kitab hadis kat rumah Ustaz? Saya kata ada. Hadis Bukhari 7,000 hadis nak. Dia kata, tak apa. Saya dah baca 400 hadis lain macam baca buku lain. Baca Syama'il Muhammadiyah, kenal Nabi Muhammad. Naik satu hadis, bertambah manis saya mengenal Nabi Muhammad. Daripada saya kenal Nabi kening macam mana, nak tahu pula hidung Nabi macam mana. Hidung Nabi bercahaya nampak cantik. Nak tengok pula bulu mata Nabi macam mana. Padahal bukan boleh tiru. Rambut Nabi ni straight ke, lurus ke, kerinting ke, kami nak tahu. Baca-baca tengok. Rambut aku lurus, takkan aku nak pergi bagi kerinting. Tak boleh ikut. Tapi seronok baca tentang Nabi Muhammad. Antara kitab yang ditulis, ada kitab-kitab Syifa Qadhi Iyad, tapi Syama'il Muhammadiyah ada diterjemahkan. Begitu juga kitab Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, juga diterjemahkan. Kitab Rahiqul Makhtum, kitab Sirah An-Nabawiyah. Try cari Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, antara penulisan yang terbaik dalam dunia yang dipilih oleh Rabitah Alam Islami. Berpusat di Mekah tu, mereka cari siapa ulama yang boleh tulis kitab sejarah yang paling lengkap, bukan paling lengkap, yang paling elok sesuai. Ulama ni tulis, kemudian mereka mengangkat tulisan Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri sebagai kitab yang bagus baginya.
bagi kita semua nak baca. InsyaAllah mungkin ada tapisan-tapisan, mungkin ada kekurangan-kekurangan, tetapi dia boleh mengenalkan kita dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Saya kalau ada salah silap minta ampun, minta maaf. Saya ada gurau lebih kurang no. Abang Syakirin bukan tu. Tu abang moderator kita kalau ada salah ada silap minta ampun, minta maaf. Saya takut sagi kalau nampak kelang kabut lari kot belakang terus minta maaf awal-awal. Sebab saya memang kena lari. Sebab satu, saya nak kena pergi ke Melaka. Minta maaf kalau tak lalu sagi orang kata amboi sombong lari. Saya kena lari ke sana, kot tepi, kot mana yang saya boleh pergi. Hak ni ramai tak boleh, perempuan bayar tak tahan sabar. Lari sini. Lari kot sini, contohlah. Kita lari. Saya tengoklah kot mana, minta maaf kalau tak ada kepada VIP ni yang ada ni. Dan insya-Allah seronok dalam dewan yang ada ribuan orang. Semoga Allah menurunkan rahmat kepada kita. Tahniah warga UTM. Semoga Allah walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau satu penduduk qaryah, satu penduduk universiti, ia beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan berkat kepada penduduk tu. Berkat tak tahu macam mana, boleh jadi berkat menaikkan pointer kita, berkat menaikkan standard universiti kita. Kita tidak tahu berkat itu bagaimana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diserahkan kepada Brother Shah untuk menjawab seringkas mungkin insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas persoalan tadi. Bagaimana cara kita nak berdakwah kepada orang bukan Islam? Secara ringkas, Al-Quran banyak memberikan garis panduan untuk kita berdakwah. Banyak sangat. Kalau kita ambil dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat nombor 125, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan." Dengan lain perkataan, bila kita berdakwah, kita gunakan hikmah, kebijaksanaan. Dan juga kita bila memberi peringatan, beri peringatan dengan cara yang baik, dengan cara lembut, bukan dengan cara kasar. Dan bila kita berhujah, berdialog, berbahas, maka berbahasa dengan jalan yang paling cantik sekali. Itulah cara pendekatan kita. Kemudian di dalam surah Al-Imran, surah nombor 3 ayat 64, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Kita cari persamaan, bukan fokus pada perbezaan pada peringkat awal. Persamaan yang bagaimana? Allah nak budak illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Kita ambil tauhid. Ini cara ringkas dia. Saya ambil ringkas. Kalau kita tengok dalam kitab Bible sebagai contoh. Sebab kalau jumpa Kristian pakai Quran, dia tak percaya. So kalau kita ada sedikit pengetahuan perbandingan agama, kita rujuk pada Bible. Menurut Jesus Christ dalam Bible, perintah yang paling utama dalam agama Kristian, dalam Bible disebut, adalah dalam Gospel of Mark bab 12 ayat nombor 29. Jesus kata, "Syama Israelu Adonai ilahaino Adonai ihad." Jesus dulu bukan cakap bahasa Inggeris, walaupun Bible bahasa Inggeris. Dia cakap dalam bahasa Ibrani, Hebrew, lebih tepat lagi Aramaic. Artinya, "Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Dalam Bible Old Testament, Nabi Musa cakap benda sama. "Syama Israelu Adonai ilahaino Adonai ihad." Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Dalam Quran sebut huwallahu ahad. Jesus kata Adonai ihad. Nabi Musa kata adna ihad. Ahad, ihad, ihad, Arabic language, Aramaic language, Hebrew language. Itu daripada Bible saya bagi contoh. Kalau kitab Hindu kita ambil contoh, ada banyak kitab dia. Tapi kita ambil contoh Chandogya Upanishad. Buku 6 bab 2 ayat nombor 1 menyebut ekam Witiyam, artinya Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang nombor 2. Dari segi makna serupa dengan Kul huwallahu ahad. Kalau kita lihat dalam Brahma Sutra of Hinduism, dia berbunyi Ekam Braham Dwitya Nasti Nia Nasti Kincen Bhagwan Ekihe Dusra Nahi He Nahi Nahi Jarabinahi. Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang lain, tidak sama sekali tak ada. Dari segi makna serupa dengan La ilaha illallah. Dalam kitab Sikh sebagai contoh, Guru Granth Sahib dalam muka surat pertama Japuji nombor 1 Mul Mantar, dia sebut Ek Onkar Satnam Kartapura Nibau Niwar Akal Murad sampai hujunglah. Ek Onkar artinya Tuhan itu satu. Tuhan itu
satu. Kalau kita tengok dalam agama Zoroaster sebagai contoh, dalam kitab Dasatir dan sebagainya, dia kata Tuhan adalah satu, Tuhan tidak ada rupa, Tuhan tidak beranak, tidak ada isteri, tidak ada suami. Jadi kalau kita tengok satu persatu dalam kitab-kitab besar dalam banyak daripada agama-agama lain, membawa kepada tauhid, dan kita kata tengok kitab anda pun ajar tauhid. Ini cara ringkas saja saya berikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Brother Shah di atas jawapan yang diberikan. Mudah-mudahan soalan yang ditujukan kepada panelis kita sebentar tadi telah terjawab. Jadi sebagai menutup tirai forum perdana kita pada pagi yang berbahagia ini, dah tengah hari dah sebenarnya, kita persilakan Ustaz Don untuk memberikan kesimpulan keseluruhan kepada forum kita pada pagi ini. Tadi Ustaz Don kata saya berkira, sekarang Ustaz Don minta 2 minit sahaja. Okey, dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Wala yakunu, janganlah kamu semua jadi seperti siapa? Allazi, mereka itu utul kitab min qabl, orang-orang yang Allah bagi kitab sebelum kita. Jangan jadi macam mereka. Sebab apa? Jangan jadi macam mana? Jangan ikut langsung ke? Dah. Jangan jadi macam mereka dalam bab ni. Apa? Fatala alaihimul amad. Mereka jauh dengan Nabi mereka. Ayat ni dibacakan dan didengar oleh saya daripada Habib Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala. Jangan jadi macam umat-umat sebelum kita. Mereka dapat kitab, diceritakan kepada kita pasal Nabi. Tadi dah bagi tahu pada kita, tadi dah bagi tahu kitab apa, dah ada kitab untuk kita. Jangan jadi macam orang sebelum ni yang ada kitab. Jangan jadi seperti orang yang sebelum ni. Nak baca kitab Syama'il, nak baca kitab apa nama Rahiqul Makhtum. Jangan jadi macam umat sebelum ni. Nak baca Quran, nak dakwah macam, jangan jadi macam umat sebelum ni. Kenapa? Fatala alaihimul amad. Mereka jauh daripada Nabi mereka. Dia baca, tapi dia jauh. Dia tak kenal Nabi dia, dia mengata Nabi dia kufur dengan Nabi dia buat main dengan Nabi dia pesenda Nabi dia kata dekat Nabi dia buat main dengan orang yang sayang dengan Nabi dia dan sebagainya. Problem dia ialah apa? Allah sebut faqassat qulubuhum, hati kita kerah. Hati kita kerah. Jaga orang tu. Dia tak apa kalau Allah kata, siapa tak ikut Nabi hati kerah, habis, titik, the end. Tak apa. Tapi dia ada ending dia. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan orang yang daripada kalangan hati kerah tadi, banyak dok buat dosa. Jadi tujuan majlis hari ini bubuh tajuk The Messenger, nak ajak kita kenal Nabi. Hak yang ni syarah sebahagian daripada yang Nabi ada. Hak yang ni syarah sebahagian daripada yang Nabi ada. Hak yang ni nak syarah lebih sikit daripada hak dua yang ni ada. Tapi semuanya nak cerita pasal The Messenger, hak Nabi tadi. Supaya apa? Jangan jauh dengan Nabi. Jom patah balik ikut Nabi. Jangan ikut dia, jangan ikut saya, jangan ikut dia. Ikut Nabi. Hak ni cakap suruh ikut Nabi, hak ni cakap suruh ikut Nabi, hak ni pun cakap suruh ikut Nabi. Jom kita balik sama-sama, kita ikut Nabi kita baca, hati kita jadi lembut. Ada orang nanti mai, Ustaz Ashraf tolong doa hati saya jadi kerah. Kita doa tapi kena pesan. Apa dia? Baca pasal Nabi. Allah yang sebut, bukan saya baca dah tadi ayat surah Al-Hadid. Al-Quran tu kita punya buku manual. Kita ambil untuk nak terjemah diri kita, nak translate diri kita, nak perbetul diri kita. Allah bagi tahu. Selama ni hak yang duk hati kerah, pasal kita tak kenal Nabi kita. Kenal, insya-Allah. Bila hilang fatala alaihimul amad, hilang yang jauh daripada Nabi, insya-Allah faqasat qulubuhum pun hilang. Wallahu a'lam. Ambil manfaat daripada majlis hari ini. Aqulu qauli hadza, wakil daripada sini, yang ni, minta ampun, minta maaf ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Yang bermaksud jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia, sebagaimana yang disebutkan oleh para panelis kita yang memberikan kepada kita mutiara-mutiara ilmu yang sangat bermanfaat, saya rasa, yang untuk kita amalkan bukan sekadar menjadi halwa telinga semata-mata, tetapi menjadi amalan kita, bekalan kita dalam mengharungi kehidupan kita. Sebab apa? Sebab seandainya kita gagal ataupun kita tidak mengikuti Nabi SAW, siapa lagi yang ingin kita ikuti? Kerana Nabi satu-satunya perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada panel kita yang pertama, Brother Syahkirit Kalkulal Govinji. Panelis kita yang kedua, Ustaz Don Daniel Don Bijayit. Panelis kita yang ketiga, Imam Muda Ashraf. Di atas kesudian untuk melapangkan masa bersama kita di Johor ini, datang daripada jauh, daripada KL datang ke Johor bersama dengan masyarakat kita di negeri Johor ini. Mudah-mudahan akan datang, jemput datang lagi. Kan, walaupun kadang-kadang sukar nak kontak, kadang-kadang kan sukar nak kontak panas, ada kadang-kadang ada kat luar negara, kadang-kadang kita tanya, "Ustaz ada kat mana ni?" Dia kata ada kat luar negara ni, tak ada kat Malaysia. Subhanallah, dahsyat. Esok tanya lagi, "Ustaz kat mana ni?" Ada kat luar negara, semalam negara lain, hari ni negara lain. Oh, dahsyat kan ustaz-ustaz kita. Jadi majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin sekalian. InsyaAllah selepas ini akan ada persembahan oleh saudara Hafiz Hamidun. Dan petang nanti pukul 2 petang kita akan ada talaki perdana bersama Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Saya mengharapkan kepada semua agar dapat menjaga adab ketika mana mengaji bersama-sama dengan Al-Fadhil Syekh. Jadi adab-adab ada saya letakkan, kami letakkan, pihak urus letakkan di belakang sana. Harap baca, hadamkan untuk sama-sama kita ikuti pengajian bersama Al-Fadhil Syekh. Dan rasanya cukup setakat itu saja. Rasanya hari ini memang bukan Imam Muda Ashraf saja yang mungkin tak sempat lalu kat depan ni. Kan semua ahli panel dan saya sendiri pun mungkin kena lalu kan kat tepi untuk memberi laluan kepada saudara Hafiz Hamidun, insya-Allah. Persembahan yang akan dipersembahkan sebentar lagi. Jadi kita boleh beranjak selepas ini, kita tunggu arahan MC, insya-Allah. Jadi